Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari. Hari Isnin, Wanita hari ini kembali bersama dengan anda. Dan hari ini saya Farid Ahmad dan juga Fatin Hamimah Yusof yang awak sama dengan Wanita hari ini punya warna Memang dia ikut tema untuk hari Isnin ni sebab kita nak bagi ceria sikit penonton-penonton di rumah. Terima kasih bersama dengan kami. Ya, dan apa pun mungkin hari ini permulaan hari untuk minggu ini Farin, kita harapkan ceria-ceria sahaja. Kita harapkan segalanya dipermudahkanlah. Mungkin ada yang permulaan tu agak liat sikit hari ini, tapi tak apa. Isnin. Kita harapkan dengan Wanita hari ini siaran ini dapat orang kata memberi semangat barulah untuk anda. Tapi yang penting kami rasa selesa. Kami rasa selesa, jadi kami harap anda juga selesa. Okey, tapi tidak mengapa. Terlebih dahulu juga kami ingin berkongsikan sedikit mengenai tarikh 26 September ini. Okey, 26 September ini setiap tahun merupakan Hari Kesihatan Persekitaran Sedunia. Dan kalau menurut kepada agenda Nasional Malaysia Sihat, kebersihan persekitaran merupakan teras keempat. Ya, dan juga selain daripada itu, kita nak ingatkan jugalah Hari Kesihatan Persekitaran Sedunia 2022 ini bukan itu sahaja. Mungkin ini Hari Persekitaran, tapi kita perlulah untuk terus menjaga kualiti hidup dan juga elakkan tabiat makan lewat bagi mencegah obesiti dan juga mengekalkan berat badan ideal. Dan juga mungkin kalau boleh kita tambahkan sedikit kan, waktu yang sesuai untuk makan malam adalah antara pukul 6 petang sehingga 8 malam. Jadi amalkanlah pengambilan makanan mengikut waktu yang teratur setiap hari bagi menjamin fungsi tubuh yang optimal. Okey, betul. Kalau kita lihat persekitaran itu satu perkara yang penting yang akan menjadikan kita insan yang lebih sihat. Tetapi apa yang Fatih baru kongsikan saja tadi, sebenarnya kita di Malaysia ni orang suka apa sebenarnya? Makan. Kedai makan buka 24 jam dan sebagainya. Jadi kita harap mungkin sedikit sebanyak kita boleh mengubah tabiat itu. Waktu yang optimum ialah 6 hingga 8 malam. Ya, betul. Dan juga kita harapkan ramai-ramailah boleh kata lebih menghargai persekitaran, sinonim dengan Hari Persekitaran 26 September ini. Okey, baik Fatin, untuk hari Isnin ini cukup istimewa juga. Kita akan terus membuka lembaran Wanita hari ini, hari Isnin, bersama dengan satu persembahan hebat daripada seorang jejaka yang bersuara hebat, Fatin. Ya, suara hebat. Kita nak perdengarkan persembahan daripada Idris Brown dengan jodohnya, lagunya Dan Berakhirlah. Silakan. Idris Brown. Semua perjalanan tentang apa yang ku rasa, telah ku coba membencimu, perjuangkan perasaanku, melupakan segalanya. Kisah kita selamanya, sampai bila setelah kau tinggalkanku seperti ini sendirian. Oh, mengapa engkau membawa semua kenangan indah kita dulu dan berakhirlah. Detik waktu yang berlalu, malam suram yang kelabu, rintihan asmaramu berasuk ke dalam jiwaku. Kisah kita selamanya, sampai bila aku harus merasa setelah kau tinggalkan
bersandar selalu di hatiku dan berakhirlah. Persembahannya memukau hari semua orang hari ini dengan vokal mantapnya vokal Idris Brown hari ini. Kejap. Ya. Oh, boleh tak, Idris? Boleh. Itu training. Okey. Boleh, Baik, itu Idris. antara keistimewaan sebenarnya suara daripada Idris. Kalau saya pernah menyaksikan Idris membuat persembahan di beberapa tempat, termasuk di pertandingan, maupun antara yang viral lah menjadi buah mulut orang adalah ketika menyanyi di salah sebuah acara bola sepak. Betul. Tempoh hari. Okey, baik. Tapi apa pun kita cukup tuam sampai Idris pada hari ini dengan lagu terbarunya dan berakhirlah. Berakhirlah. Okey. Lagu ini boleh kongsi bersama saya, ceritakan. Okey, lagu ini dikompos oleh Miss Sharon Paul dan liriknya ditulis oleh saya sendiri. Dan juga Miss Sharon Paul dia part-part tu adalah yang dia tolong saya, dia bantu saya. Okey. Dalam proses lagu ni dalam masa 4 bulan untuk menyiapkan lagu ni. Jadi alhamdulillah kita pilih Hari Malaysia itu hari 16 September untuk rilis. Okey. Oh, cantik. Alright, melihat kepada kelebihan Idris, saya. kekuatan vokal Idris, mengapa agaknya memilih genre ini? Okey. Ini adalah kalau mengikut pembacaan pop klasikal, betul? Betul, pop classical. Okey, jadi saya memilih genre ni sebab saya tengok di Malaysia belum ada lagi. Jadi saya rasa saya nak buat satu kelainan yang muzik saya nak buka lagi selera. Untuk audiens di Malaysia. Okey, adakah sebab Idris melihat kepada kurangnya persaingan? Kurangnya persaingan. Mungkin di strategi? Mungkin itu salah satu lah. Jadi genre muzik ni orang kata pemilihan tu daripada segi diri kita, kita tahu ke diri kita, kemampuan kita, range vokal kita. Jadi saya memilih untuk bawa genre yang lain sikit. Oh, tapi saya tak terkejut apabila lagu seperti ini daripada Sharon Paul kerana lambat laun saya kira lagu ni bila saya dengar, saya orang drama, saya rasa ini jadi OST drama pun menarik juga. Setakat ni belum lagi. Belum lagi, setakat ni belum. InsyaAllah soon, insyaAllah. Okey, melihat kepada music videonya, mungkin boleh ceritakan sikit penghasilan, idea. Untuk muzik video dia ni adalah a part of my heart. Sebahagian daripada hati saya. So kalau tengok dalam muzik video tu pun dia sebagai seorang student muzik. Jadi saya pilih untuk saya sendiri jadi talent untuk lakonkan part-part tu. Adalah macam naik hati. As a student muzik saya pernah untuk perform acoustic session. So cerita ni ada dalam tu. Okey, sebenarnya awak punya selit lagu dan berakhirlah ni ada cerita kisah awak sendiri macam mana? Okey, sebenarnya kalau boleh sebutkan cerita ni. Satu saya cakap dia a part daripada hati saya. Jadi saya masukkan dalam lirik tu dan Michelle kata pun okey ini menarik. Okey, jadi saya pilih untuk saya tulis sendiri. Okey, baik. Kalau melihat kepada selepas ini, apa pula perancangan Idris? Ini naskah terbaru yang pertama. Mungkin selepas ini? Yang pertama, untuk yang second single ni mungkin saya nak ke arah, kalau saya, berbang dua choice lah. Sama ada style-style macam Korean punya tapi style Livo, tapi dan juga satu lagi saya minat untuk sukan punya lagu yang menaikkan semangat. Saya suka konsep tu. Strategi dia bukan luar biasa. Suara ni sebenarnya memang sangat-sangat sesuai. Okey, ini bagi Idris ni, saya kira suara anda dan mereka yang mengikuti anda pernah ternampak anda sekalipun pasti ingin terus mengikuti perkembangan. Jadi bagaimana media sosialnya dan juga mungkin untuk menyaksikan YouTube video klip ini. Ya, okey, untuk video klip boleh tonton di Rocket Fuel Entertainment, iaitu boleh type lah nama tajuk lagu dan berakhirlah, dan juga di media sosial saya di Instagram Idris Brown 25, TikTok saya Idris Brown 25, Facebook Idris Zulkifli dan juga Twitter Idris Brown 25. Okey, Idris kejap, 4-5 saat buat dia dari tu sikit je, belanja sikit. Dia punya meremang rasa. Okey, terima kasih sekali kepada Idris. Okey, kalau penonton nak tahu juga, Idris daripada 2014 pertama kali reality TV-nya di TV9. Betul. Beliau tidak pernah orang kata di zon selesa lah, cuba untuk mempertingkat lagi bakat-bakat yang ada. Baik, terima kasih Idris dan Farin. Okey, untuk terus menceriakan lagi hari Isnin kita, apa kata kita saksikan terlebih dahulu kompilasi TikTok menarik ini. Kita saksikan. Sang rembulan berhari-hari berzaman-zaman menerang alam setiap masa tidak
down on me? What a joke, man. It's not funny at all. My occupation is a low class in your eyes. As long as we have food at home, who cares? And nothing else matters more than that. Never judge people by their age and appearance. Never. Thank you. Hey, Thank you you. don't load down on me, man. What a joke. Nothing else matter. You have to watch Wanita Hari Ini. Sama saya lebih kurang. Itulah antara kompilasi yang kita boleh kongsikan dengan penonton berkenaan dengan topik kita hari ini. Salahkah berada di zon selesa? Okey, zon selesa, comfort zone. Okey, secara sinonimnya ataupun klisenya bila kita cakap pasal comfort zone ni, kebanyakan yang kita dengar orang kata jangan selesa sangat dalam zon selesa awak. Sila keluar, sila keluar. Ya. Tapi mungkin juga ada orang yang berpendapat kenapa kita perlu keluar kalau kita dah berada dalam zon selesa. Jadi Fatin sendiri macam mana? Sebab saya kira kan zon selesa ni bukan sahaja disebabkan kerjaya kita ataupun kehidupan kita. Yang paling utama adalah pemikiran kita. Pemikiran kita di mana kita untuk meningkatkan lagi ketahanan mental kita untuk kita mencuba sesuatu yang baru, memberi diri kita satu cabaran. Sebab kalau dalam kehidupan kita, kalau kita melalui perkara yang sama setiap hari, bagi saya lah ini kan, dia akan boring juga sebenarnya. Betul. Dan ini yang kita akan perdebatkan. Kalau saya berpendirian salah berada dalam zon selesa. Tapi saya nak tahu juga mungkin adakah tidak ada salahnya kalau kita terus berada dalam zon selesa. Okey, kepada anda kongsikan bersama dengan kami sebarang pendapat daripada topik kita pada ini di Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan juga Instagram WHI TV3. Ya, kita ada dua tetamu sebenarnya, ada 3 kumbang di studio. Saya seorang sahaja bunga hari ini. Selepas ini kita akan panjangkan antara soalan-soalan dan juga pendapat anda. Kita ambil rehat seketika, jangan ke mana-mana. Terus selesa bersama kami. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Parece que hoy me gustas un poco más. Okay. Hola, ¿cómo tal? Dale, Son nice to meet you. You say we should go and get a room. No. Salam bawah bayu, salam dari kami budak baru belajar. Kalau salah tolong tunjuk ajar. Jangan kau kurang ajar, nanti kau lari tanpa dikejar. Lu berani, watak geruni, watak kesal, lu ada PhD. Watak hadap, watak sentap. Kalau lu berani turun bersama. Semua kita mulanya hanya kompilasi menarik untuk membuka topik kita pada ini. Kalau kita lihat setiap kompilasi tersebut memaparkan insan-insan, khususnya wanita lah kita nampak keluar dari zon selesa, antaranya bertinju dan kemudian paling tu ambil lesen trailer tu, bawa lori. Bawa lori. Trailer panjang je, lori je pendek je. Tapi kita melihat kan kepada wanita selalunya mencuba untuk sesuatu yang baru. Saya teringin sangat nak tanya untuk hari inilah, perbincangan hari ini kan. Bila dah kata tetamu kita semua lelaki, saya nak tanya apa antara comfort zone yang dilakukan lelaki yang menampakkan ianya keluar daripada zon selesa. Wah, saya tadi dah jawab tadi tu. Tapi nanti kita kongsikanlah kalau perlu. Okey, baik, kita bersama dengan tetamu-tetamu kita pada hari ini. Kita bersama dengan pelaku fashion yang tak asing lagi, Rico Rinaldi. Orang rumah saya pun suka rekan-rekan beliau. Terima kasih Rico bersama kita hari ini. Alhamdulillah. Okey, dan juga Cik Zaid Muhammad, Peradik Motivasi yang terus bersama dengan kita. Okey, baik. Cik Zaid. Ya, saya. Apa itu zon selesa? Dan kalau ikut kepada topik kita, salahkah kita nak berada dalam zon selesa? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okey, zon selesa ni kalau ikut definisi ialah keadaan kita hari ini. Dalam suasana kita berada, mungkin kerja kita, keluarga kita, kerjaya ataupun kawasan secara fizikal dan juga mental lah. Dan dia tak salah sebenarnya, zon selesa ni memang semua orang cari. Sebab kita manusia by default, kita nak selesa. Tetapi masalah dia,
zon selesa ni dia sentiasa berubah mengikut ekosistem yang di luar sana. Contohnya globalisasi. Macam kerja kita tak akan selamat selama-lamanya. Sebab contohnya ada orang zon selesa dalam kerja dia. Dia kata, aku dah dapat kerja bagus, aku dah dapat gaji tinggi, bos pun baik kan. Masalahnya benda tu zaman sekarang kita berada dalam dunia yang cepat berubah. Betul. Kalau term bahasa Inggeris dia panggil VUCA. VUCA ni dia macam volatile, cepat berubah, uncertain, tak tahu besok, tiba-tiba besok dah tak ada. Kerja kita boleh berubah sekelip mata sebenarnya. Contoh kalau dulu ada satu kerja ni gaji dia besar sangat, iaitu cameraman, aerial cameraman, naik helikopter ambil gambar. Ya, betul. Hari ni kerja tu dah pupus sebab diganti oleh operator drone. Siapa-siapa pun boleh buat. Boleh ambil gambar dari udara. Itu salah satu contoh. Dan kerja dia, kalau dia selesa masa tu, hari ni dia dah terkapai-kapai tak ada kerja. Itu contoh lain, contohnya taksi, industri taksi. Sekarang pun struggling untuk dapat pelanggan sebab semua dah berpindah kepada e-hailing. Ini antara contoh-contoh lah, sebab dunia ni cepat sangat berubah. Jadi tak salah nak duduk dalam zon selesa. Cuma saya takut kita terhimpit. Kita terhimpit dengan keadaan, dan apabila di saat kita sedar, mungkin sudah terlambat. Jadi kita cubalah cari jalan secara proaktif lah untuk keluar dari zon selesa, cabar diri kita dan sebagainya. Maksudnya cabar diri kita, cuba. Kalau tak boleh, cuba perlahan-lahan. Okey, maksudnya dekat sini kita perlu untuk keluar daripada zon selesa, dan itu apa yang Rico dah lakukan pun, bertekad untuk daripada satu tahap merubah kepada satu tahap. Walaupun dalam industri fashion, benda tu saya kira agak sukar, tapi sekarang Rico memilih untuk kata tidak lagi membuat baju-baju menurut daripada apa yang dilaporkan lah kan, baju-baju yang seksi ataupun ada orang kata pendekatan Rico tu sendiri. Mungkin boleh kongsikan. Okey, sebenarnya dah lamalah Rico buat baju yang terdedah ni. Dan Rico rasa memang kita dah dekat dengan ramai customer yang suka baju seksi ni. So when Rico pergi ke haji baru-baru ni, yang the recent haji ni, dan Rico decide untuk merubah Rico punya polisi tempahan yang Rico tak terima tempahan-tempahan baju seksi. Itu adalah satu keluar daripada Rico punya comfort zone lah. Selama ni mungkin Rico rasa macam okey kot, customer aku akan terima aku, tak kisahlah aku buat baju seksi ke apa. So right after that sebenarnya dia memberi satu jalan yang lebih luas lagi sebenarnya. Ada tak jalan yang lebih luas, tapi ada tak cabaran pula? Kalau kita dah bertekad untuk sesuatu itu, ada tak orang kata cabaran untuk Rico sendiri yang macam tiada lagi yang kata keindahan sebelum-sebelum ni untuk dapat? Okey, mungkin saya boleh tambah. Dia sebenarnya risiko tau. Apa yang dia buat ni risiko. Pasal apa? Pelanggan-pelanggan selama ni dah tahu Rico sebegini. Dan tiba-tiba berubah, dia kemungkinan kehilangan pelanggan tu terus. Dan setakat ni bagaimana cabaran dia itu dan risiko tu? Dia kehilangan right after Rico decide untuk berhijrah itulah. Dia terus bukan satu, bukan dua, malah 10 customer dah cancel order. Dan sebenarnya cabaran tu dia terus ada, tapi sebenarnya Allah gantikan dengan lebih banyak lagi. Tapi saya kira sebenarnya baju-baju yang muslimah ataupun yang tidak seksi ni sebenarnya saya kira ada juga permintaan dan tempatnya. Silat-silat lagi ramai. Ya ke? Betul. Ya, betul. Okey, kalau kita bercakap mengenai kerjaya Encik Zahid, tapi lain pula daripada segi kehidupan kita, pemikiran kita. Kalau kita melihat kepada duduk dalam satu tempat saja ataupun kita tak berganjak sebab apa kita dah selesa. Kadang-kadang bila orang tanya tak nak ke tukar ni semua, tak apalah, alhamdulillah cukup apa yang ada sekarang ni. Betul ke orang kata pendekatan yang digunakan tu? Okey, bagi pendapat saya lah, saya tak betul. Sebab kita orang Islam sendiri macam Rico pernah alami kan, Rasulullah SAW mengembangkan Islam dengan berhijrah. Dia tak akan berkembang Islam tu kalau duduk di Mekah saja kan. Walaupun Mekah tu tempat suci, tetapi Allah mengilhamkan Rasulullah dan memaksa pun sebab di sana dia diancam oleh pelbagai musuh sehingga baginda terpaksa mengambil jalan berhijrah ke Madinah. Tetapi penghijrahan itulah yang sebenarnya Islam sampai kat kita hari ini berkembang. Jadi kita ambil kisah tersebut, ini kita anggap penghijrahan lah. Saya suka guna analogi, kalau comfort zone ni, dia ada orang putih kata magic happens bukan di comfort zone. Tetapi dia ada satu zone lagi, dia nama magic zone. Atau kalau orang putih panggil, dia panggil growth zone. Di mana growth zone tu kita berkembang. Tetapi kita bayangkan macam inilah. Kita bayangkan kita di comfort zone, kita ada atas bukit.
Kita ada di atas satu bukit, memang selamat. Musuh tak datang kat situ. Dan di sebelah sana is where benda-benda magic berlaku. Benda yang banyak peluang, banyak macam-macam kat sana. Tetapi nak sampai ke sana, dia ada satu jurang. Dia panggil lembah ketakutan. Sebab tu orang takut nak berubah. Dia tengok bawah tu, takutlah. Nanti orang kata apa kan, macam Rico alami kan. Orang kata apa, kalau aku gagal macam mana? Kalau aku hilang customer macam mana? Kalau aku hilang keluarga macam mana? Jadi orang takut nak berubah. Saya pernah alami benda ni. Saya rasa semua orang pernah alami benda ni. Masa saya kecil-kecil dulu, saya takut. Takut bercakap. Takut bercakap. Nak kena Malu suruh. ke takut? Malu ada, takut pun ada. Sebab saya tengok lembah ketakutan tu, saya takut orang gelakkan saya. Saya takut buat silap. Nanti kalau buat silap, habislah aku kena ejek dengan kawan-kawan kan. Jadi saya tak berubah. Sampai saya masuk universiti. Itu pun terpaksa. Sebab saya ada satu paper, saya wajib ambil untuk dapat sijil degree saya. Saya kena pass satu course, nama dia Public Speaking. Public Speaking 101. Saya lah student paling lama agaknya nak lepas course tu. Sebab saya takut. Tetapi dengan mengambil langkah itu, saya panggil langkah ni kita bina jambatan. Jambatan untuk merentasi lembah ketakutan ni, kita panggil jambatan ilmu ataupun jambatan pembelajaran. Kita belajarlah. Macam contoh macam agaknya macam Rico banyaklah terpaksa belajar tentang new design dan sebagainya kan. Kalau saya terpaksa belajar tentang nak buat public speaking tu macam mana. Dah sedar-sedar, dah cross. Hari ni, Masya Allah, saya buat public speaking, saya masuk TV pun. Kawan-kawan tengok terkejut. Saya tak sangka. Jadi inilah, sebenarnya boleh kita cabar diri kita dan kita buat dalam bentuk yang sistematik lah. Kita belajar, kita yakin jambatan tu. Dia sebelum sampai zone magic tu, kena lalui zon ketakutan ni. Nak hadapi dia dengan zon belajar. Hari ni kalau kawan-kawan Cik Zaid tengok, itu bukan saya takut nak bercakap juga. Dah keluar kat TV. Nampak tak ada hikmah di sebenarnya. Okey, mungkin kita nak berkongsikan juga komen-komen di Facebook. Terima kasih kepada mereka yang bersama kita di Facebook, antaranya daripada Zahid Paan. Okey, boleh je berada di zon selesa, tapi jangan kongsikanlah risau nanti manusia busuk hati datang dan mula ganggu keselesaan kau. Itu daripada Zahid. Daripada Natira Muhammad Yusof, bagi saya mengikut kesesuaian dan ketahanan diri seseorang. Jadi ada orang suka berada di zon selesa setelah sekian lama hidup dipenuhi onak dan duri. Ada orang sukakan cabaran, jadi sentiasa mencuba sesuatu yang baru. Saat ini memadailah hidup saya seperti sekarang, sedang-sedang aja. Mungkin dia dah cuba melalui jambatan itu, dah ulang-alik, dia memilih untuk berdiri di situ. Okey, tapi sebenarnya bila kita cakap pasal topik ni, sebenarnya tak ada salah, tak ada betulnya. Tak salah juga nak berada dalam zon selesa, tapi kita kena beringat dan sebagainya. Okey, untuk Rico sendirilah, beralih kepada satu yang baru atau keluar daripada zon selesa tempoh hari. Okey, satu kita dah cakap pasal cabaran dan risiko. Katalah risiko ataupun apa yang anda ambil tu tak menjadi, tak seperti yang diharapkan. Jadi apa agaknya reaksi? Okey, bagi Rico sebenarnya dalam contohnya Rico sebagai seorang business owner kan, berniaga tu dan berisiko tu adalah benda yang lumrah, benda yang biasa. Dan bila kita nak merubah kepada sesuatu, satu plan atau nak launch sesuatu benda sekalipun, kena ada strategi. Dan kita kena ada tahulah kalau kita buat ni mungkin kena ada plan A, plan B, plan C. Dan bagi Rico sebenarnya contoh kalau Rico berubah daripada nak menerima tempahan yang sopan sahaja lepas ini, Rico dah tahu dah akan ada customer yang Allah aku nak buat baju dengan Rico lah, tapi baju aku nak yang seksi. So tapi kita percaya rezeki itu datang dari Allah. Dan yang paling penting bagi Rico sebenarnya adalah keberkatan. Keberkatan mencari rezeki. Dan bagi Rico dia sebenarnya memang kita kata risiko tu sentiasa ada, masalah tu sentiasa ada. Dia usaha tawakal. Ya, betul. Tapi kalau kita tak buat, kita tak tahu. Tapi baik. Kata kunci dia dekat situ sebenarnya. Kita harus keluar, tetapi sebelum kita keluar tu bermakna kita juga harus ada kira-kira kita, strategi kita. Okey, kita dah dengar pada Rico, Cik Zaid. Apa kata kita nak dengarkan juga pandangan orang ramai berkenaan dengan topik kita hari ini. Salah ke berada di zon selesa? Saya selesa ni. Selesa betul. It depends on the person, tapi for me, Ana sendiri, Ana suka keluar dari comfort zone Ana. Sebab Ana rasa kalau Ana stay kat comfort zone Ana sahaja, Ana takkan I don't know, grow as a person, takkan experience
benda baru, you know. So for me, I think it's good to stay in comfort zone, tapi jangan lama sangat. You know, try new things. Kalau you takut, if you never try, you never know. That's for me. Okay, berada di dalam zon yang selesa ni sebenarnya tak salah. Tetapi kadang-kadang kalau kita perlu keluar daripada comfort zone tu, actually kita keluar bersebab kita nak bina kita punya diri untuk jadi someone yang better in the future. Saya akan cabar diri saya untuk kadang-kadang kalau kita rasa kita perlu keluar, itu salah satu cabaran untuk diri kita untuk berada di zon selesa kita. And then tapi kita perlulah fikirlah kalau keadaan tu memaksa ataupun memerlukan kita untuk keluar for a while, why not? So kalau tak perlu keluar, stay lah dalam zon selesa untuk kepentingan diri kita juga. Tak salah. Kita sebenarnya seeloknya keluar daripada zon selesa supaya kita dapat explore dengan lebih lagi dan mendapat pengalaman yang baru dalam kehidupan. Macam ada tengok keadaan. Kalau keadaan tu ada rasa ada lebih selesa dekat zon selesa tu, dia akan stay je. Tapi kalau ada peluang yang boleh menaikkan diri anda dekat level yang lebih tinggi, anda akan cabar diri anda sendiri. Okey, ada yang suka mencabar diri untuk mereka ke tahap yang lebih tinggi. Ini orang kata mengambil risiko jugalah. Baik, saya suka nak tanya. Teringin pun tak apa. Saya suka nak tanya kepada Cik Zahid. Kalau misalnya lah kan dalam masyarakat kita sendiri kan, ada mereka ni yang memang dah sampai waktu untuk mereka keluar daripada zon mereka. Dah terlalu lama. Kadang-kadang macam dari segi kerjaya, kehidupan dan sebagainya. Tetapi mereka takut bagaimana nak memulakan. Mungkin mereka ni tak pernah alami ataupun cabaran untuk diri mereka sendiri. Bagaimana agaknya cara pertama untuk mereka hadapi, untuk mereka perlahan-lahan keluar daripada zon? Kena keluar juga. Kena keluar juga. Dia bermula sebenarnya kalau dalam Islam pun innamal a'malu binniat. Segalanya bermula dengan niat kita. Kalau dalam bahasa saintifiknya ialah goal setting lah. Kita set kita punya target, goal. Biasanya kebanyakan manusia dia akan buat goal dia dalam lingkungan yang dia memang dah selesa. Contoh, sebagai contoh, sales people lah, business people. Dia target dia mungkin 10% daripada tahun lepas. Itu zon selesa. Apa kata dia target tu keluar sikit daripada zon selesa. Mungkin kita kata tahun ni aku nak double business. Double business tu keluar terus daripada zon selesa, tiba-tiba kita rasa panik, kita rasa takut. Macam mana nak double masa itulah bila timbul perkataan macam mana nak double tu, inilah hikmah dia sebenarnya. Maka kita akan berjumpa dengan orang, kita akan bercakap dengan partner, kita akan bercakap dengan keluarga, dengan siapa saja. Dan Allah akan buka jalan, insya-Allah. Sambil itu kita banyaklah doa. Itu pun salah satu bentuk doa juga sebenarnya. Macam orang nak pergi haji. Dia target aku nak pergi haji, padahal dia menoreh getah je. Menoreh getah kerja kampung, tapi dalam hati dia nak sangat pergi haji, dia dah letak target tu di luar zon selesa dia. Nak pergi haji, duit kena banyak kan. Dia pun tak tahu cara macam mana, tapi insya-Allah akan terbuka jalan. Pada masa yang sama, kita buanglah ego kita untuk masuk zon belajar tadi. Zon belajar. Kalau macam tadi, pergilah belajar bisnes, belajar baca buku, marketing dan sebagainya. Tolong belajar dengan orang yang betul lah. Jangan belajar dengan orang yang salah pula, jadi isu lain pula. Tapi maksud dia akan membuka banyak ruang. Bagi saya selalu perkataan tadi ada pengulas sebut tadi, cabar. Keyword dia cabar. Kebanyakan kita rasa macam selesa, kita rasa macam kenapa aku? Kalau ada kita tercabar sikit, kita akan rasa kenapa aku? Why me? Kenapa kena ke aku benda ni? Tetapi kita ubah minda kita, ubah kenapa tu maintain, tetapi ubah kenapa tidak. Why not? Kenapa tidak? Kenapa tidak orang lain boleh buat sales 10 juta, aku pun boleh juga. Why not? Why not? Jadi dia bermula kat situ. Niat kita tu dah kita seolah-olah kita lempar, kalau kita ada batu kat tangan kita kan. Biasa kita lempar dekat-dekat je, memang kita boleh kutip. Senang nak kutip. Cuba sekali kita lempar jauh sikit. Lempar jauh sikit tu pun nak pergi jauh kan. Itulah keluar dari zon selesa. Dia mula kat situ. Menarik. Cari pelampung. Maksudnya ada strategi. Ada strategi kena ada. Tapi sebenarnya dalam kehidupan maupun dalam Islam sendiri, sebenarnya kita dituntut untuk sentiasa memperbaiki diri dan amalan. Jadilah insan yang lebih baik dari hari yang sebelumnya. Itu saya kena cari. Okey. Tapi untuk Rico sendirilah, saya tertarik sebenarnya. Mungkin ramai yang masih lagi, aku nak keluar tapi aku takut. Okey, kita dah tahu niat itu, dan mungkin Rico sendiri ada pengalaman tadi, kita dah sempat kongsi sikit. Okey, setuju tak kalau saya kata kita ni nak keluar daripada zon selesa pun kita kena ada
perkiraan kita, penilaian kita tentang risiko, kejayaan, kegagalan dan sebagainya. Mungkin Rico boleh kongsikan. Dia antara dua tahu. Ada orang yang macam dia, kita panggil bahasa kasarnya gamble je. Gamble je, dia tak tahu apa yang akan terjadi kat depan. Dan ada orang yang macam Rico cakap tadi lah, let's say kalau dia dah buat tu, benda tu tak jadi, mungkin dia boleh try benda lain. Tapi paling yang penting sekali, dalam kita keluar daripada zon selesa ni, sama ada dia menjadi atau tak terjadi adalah apa yang kita belajar daripada kita dah keluar daripada zon selesa tu. Kalau ada menjadi, kita alhamdulillah kita perbaiki. Kalau tak menjadi, kita belajar apa yang perlu ditengoklah kesilapan yang mungkin kita boleh elakkan. Macam Rico contohnya, yang Rico sharekan tadi, Rico pernah lah macam, Rico minat masak. Rico memang suka masak. Aku rasa aku boleh masak ni. Ni penat lah buat baju, aku rasa boleh masak. Dan Rico pun buka satu kedai makan. Dan tak menjadi sebenarnya. Tak menjadi. So, bagi Rico, itulah yang Rico nak tanya dekat Prof juga. Macam setengah orang mungkin rasa macam dia nak mencabar diri dia nak keluar daripada zon selesa dia cuba dengan benda yang baru, tapi end up dia tak berjaya dan dia rugi banyak. Betul. Especially macam bisnes kan, kita dah keluar modal, dah buat semua dan tak menjadi. Okey. Soalan yang sangat baik dan banyak berlaku kat semua orang. Saya rasa semua orang pernah rugi kan, laboran sikit sebanyak. Saya tertarik dengan kata-kata, kalau tak silap saya, maaf kalau saya salah, Nelson Mandela dia kata I never lose, I either win or I learn. Dia kata saya tak pernah kalah dalam hidup. Sama ada saya menang atau saya belajar. Dia kena attitude macam tu. Maksud dia, kita buat apa-apa pun jangan fikir kita akan kalah. Kita tak akan kalah. Sama ada kita kita dapat, katalah restoran tu jadi, alhamdulillah. Tapi bila tak jadi, kita belajar banyak benda. Saya boleh buka kelas pula bagaimana tak nak rugi buka bisnes. I'm sure Rico banyak belajar benda dalam tu kan. Salah tempat lah. Aduh, saya pun tak tahu apa kesilapan dia kan. Tapi kita boleh jadi saya pernah dengan anak saya sendiri, dia sports lady. Dia kadang dia kalah, dia kecewa, dia tak nak main, tak nak give up dah, tak nak main. Saya kata tak ada. Aina nama dia, Aina. Kita ni jangan ada sikap macam tu. Kita sama ada kita menang atau kita belajar sesuatu. Dua-dua kita menang. Alhamdulillah sekarang dia dekat overseas, dia main frisbee dekat college dia wakil Scotland. Wakil Scotland lagi. Dia punya semangat tu kecil je orangnya. Tetapi maksud dia kita kena ada sikap macam itulah saya rasa. Ini pesanan untuk saya sendiri jugalah. Mana kan kita akan mudah rasa nak give up kan bila kita rasa tak boleh lah, gagal lah. Macam siapa? Thomas Edison yang reka light bulb ni kan. Lampu. Dia kata saya tak pernah gagal dalam eksperimen saya. Saya hanya belajar 990 cara light bulb tak nyala. Dia kata macam tu. Dia reverse macam tu. Dia kata rupanya ada satu cara je yang nyala. 999 cara lagi memang tak akan nyala lampu. Maknanya dia sikap macam tu. Jadi baru sekali kita ni of course kita gagal kalau boleh jangan mahal sangat lah. Kan? Kalau gagal mahal sangat tu lesson juga. Next time nak melabur, jangan letak semualah. Letak sikit, test dulu. Tengok macam mana. Kalau dah berjaya, kita tambah. Agaknya macam itulah. Pembelajaran tu yang dia datang macam pengalaman tu yang mahal sebenarnya. Pengalaman adalah guru terbaik kan. Dia sebenarnya berapa mahal harga kita belajar tu yang membezakan lah. Tapi macam saya kata, nak keluar zon selesa boleh, tapi jangan kita gamble lah orang kata. Kita kena buat kajian dulu lah. Betul. Sama ada kita menang ataupun kita ada belajar sesuatu yang jadikan pengalaman untuk kita. Okey, ini daripada Sis SMR yang mana sebelum ni biasa hidup dalam zon selesa iaitu bujang. Dan tak pernah terfikir akan nak kahwin sebab tanggungjawab pada ibu bapa serta adik-adik, tapi disebabkan desakan keluarga last sekali buat keputusan untuk berkahwin. Alhamdulillah selepas kahwin suami banyak membantu dalam urusan tanggungjawab yang ada. Dia tak tahu secara tidak langsungnya lebih ringan bebanan dia. Jangan selesa sangat bujang. Okey, assalamualaikum. Okey, ni dari Mastura Abdul Ghani. Salahkah berada di zon selesa? Tak salah. Zon selesa yang sekarang apabila anak-anak dah habis, dah berkahwin, dah bercucu, saya dan suami tinggal berdua. Bila hari Minggu berkumpul semuanya untuk makan-makan dan bercuti bersama. Tidak lupa untuk bersederhana dalam berbelanja, beringat untuk masa depan, tak tahu risiko yang mendatang di masa hadapan. InsyaAllah semoga dipermudahkan segala urusannya. Amin. Saya percaya Puan Mastura ni ya dah berumur juga, pasal dah bercucu, tapi dia kata tidak lupa untuk bersederhana dalam berbelanja. Bermakna dia tak rasa selesa. Dia selesa tapi sentiasa beringat. Itu yang penting. Okey, daripada apa Puan Mastura kongsikan, Encik Zahid, kalau mungkin di hujung perbincangan kita ni, salah ke kita untuk di zon selesa?
sehingga mana zon selesa kita tu. Kita dah duduk di tahap ini, jangan terlalu selesa. Kita lompat. Sampai bila Cik Zahid? Saya rasa kita kena ikut kadar umur kita. Kalau kita tengok banyak penonton tadi sebut lebih kurang sama. Masa muda ni kita tak apa. Kita boleh buat silap banyak, tak apa. Kita cuba, kita ambil risiko tinggi sikit. Macam pelaburan lah. Masa muda ni kalau kita melabur, konsultan kita akan beritahu tak apa, cik muda lagi. Boleh ambil risiko tinggi sikit. Dia risiko dengan gain ni dia datang sekali kan. No pain, no gain. Kan risiko nak pulangan tinggi kena risiko gede. Tapi apabila sampai satu peringkat macam Puan apa tadi? Puan Mastura. Puan Mastura kata saya setuju juga. Sampai satu peringkat kita bersederhana sebab kita tak nak ambil risiko terlalu tinggi dah. Jadi kita bolehlah duduk zon selesa tu. Kita dah bekerja seumur hidup untuk membina zon selesa kita. Apa kata kita enjoy pula pun boleh. Jadi maksud dia dia tak apply untuk semua orang lah. Kalau orang muda macam Rico ni saya sangat galakkan cuba lagi. Dia ada kebolehan, ada resource mungkin ada kewangan, boleh cuba tapi buat dalam bentuk yang ni lah sikit lebih orang kata lebih berstrategi sikitlah sebab pengalaman dah kena sekali kan. Kepada yang dah termasuk saya lah, saya pun dah slow down dah sikit untuk enjoy kita punya apa kita duk tanam selama ni. Ketika inilah kita bolehlah zon selesa sikit. Jadi topik dia ni salah ke zon selesa, jawapan mudah dia bergantung kepada tahap kehidupan kita lah. Kalau muda-muda jangan selesa sangat lagi lah. Go all out. Ambil segala peluang, gagal sikit tapi belajar banyak-banyak. Tak apa gagal tapi jangan sampai rugilah. Kalau jawapan saya sebenarnya boleh tapi kena sentiasa beringat. Betul. Beringat tu penting. Okey, Rico, sekali daripada Rico kalau kita lihat orang kata penghijrahan Rico sendiri dan saya pasti ramai di luar sana juga ingin memperbaiki diri mereka, berhijrah dari menjadi seorang yang lebih baik hari ini dari hari yang sebelumnya. Jadi itu satu tekad yang cukup besar. Jadi mungkin Rico sini boleh kongsikan kepada para penonton terus menjadi inspirasi. Alhamdulillah, sebenarnya penghijrahan Rico sebenarnya banyak juga memberi inspirasi. Waktu Rico sharekan dekat sosial media penghijrahan Rico, sebenarnya ramai orang tahu, oh rupanya salah apa yang kita buat ni. Rupanya yang paling penting sekali dalam hidup adalah keberkatan. So sedikit sebanyak walaupun Rico rasa benda itu Rico buat untuk diri kita, diri Rico. Tapi sebenarnya dia memberi inspirasi kepada banyak generasi muda lah, especially yang banyak DM Rico. Abang Rico, terima kasih sebab banyak beri inspirasi kepada saya, especially penghijrahan Abang Rico dan membuka mata saya. Alhamdulillah. Saya mendengar pun mendapat inspirasi juga. Okey, saya nak beritahu dia. Ini saya bergurau, saya buat penafian awal-awal. Saya kata kalau orang lelaki ni kalau dah berkahwin tadi, dia rasa selesa dah ada satu isi kan. Jangan. Dia keluar dari zon selesa dia nak kahwin dua. Berani kat saya. Itu ada satu keluar dari zon selesa yang membawa saya tak tahu apa. Okey, bergurau je. Tapi teruskan. Okey, apa yang kita dapat hari ini walaupun kita bergelak ketawa tapi saya pastilah kan dari zon selesa itu bukan sahaja dari segi kerjaya kita, dari segi pemikiran kita. Kalau kita rasa pendapatan kita semua dah cukup, mungkin kita boleh keluar daripada zon selesa, daripada aktiviti kita. Kita cuba sesuatu baru untuk kita cabar potensi diri kita sendiri. Dan juga amal ibadat kita barangkali. Terima kasih sekali lagi kepada Cik Zahid dan juga Rico kerana bersama kita pada hari ini. Dan kepada para menonton, moga kita terus mencabar diri untuk menjadi insan yang lebih baik. Baik, kita berehat seketika. Sekembalinya nanti Fatin akan nak buat bersama dengan haiwan comel selepas ini. Jangan ke mana-mana. Terima kasih. Wanita hari ini. Terima kasih masih lagi bersama kami di Wanita Hari ini. Seperti yang kami janjikan, kami nak lakukan atau kongsikan dengan anda craft haiwan yang comel ini. Dan hari ini kita bersama dengan Nur Azhi Baharom, pemilik Craft House. Ini dia orangnya. Comel tak? Ini ada lobster comel. Hai. Okey Azhi, kita melihat kepada ini hasil-hasil haiwan-haiwan comel ini memang seninya halus. Sebenarnya apa yang cuba diketengahkan? Okey, sebenarnya bahan yang saya gunakan ni ialah polymer clay. Polymer clay ni dia base dia ialah PVC. Dia tak sama macam plastisine atau tanah liat lain lah. Polymer clay ni bila kita dah buat ni, kita kena bakar dia dalam oven. Boleh saya so dia akan jadi keras. Boleh. Okey, yang kecil macam ni. Boleh. Okey. Dia memang teksturnya agak lebih keras. Dia nak kata macam plastik, tak plastik. Macam masa kita kecil-kecil dulu ke main tanah liat tu? Tanah liat lah. Oh, lain. Sebelum dia bakar, dia ni lah. Boleh lah, kita ikut je lah Aziz buat. Hari ni Aziz kita nak buat apa ni? Kalau kita tengok ada juga dia punya equipment, apa orang kata? Ni peralatan lah. Antara peralatan yang saya gunakan, saya pun tak tahu nama dia tapi
Berus? bentuk macam ni lah. Berus dia? Macam berus tapi dia hujung dia lembut sikit. Oh, okey. Kita perlukan pisau dan juga sinilah. Okey, polymer clay kalau mungkin ada penonton di rumah nak mencuba bersama anak-anak dan sebagainya. Okey, seterusnya Zee. Okey, so kita akan buat binatang haiwan yang comel lah, yang simple lah macam ni. Oh, ini apa namanya? Buat fatin. Burung. Kita buat burung lah, simple lah. Okey, so biasanya kita akan conditionkan clay tu tadi kita buat tu lah. Sambil-sambil Azri Cubalah buat. buat bentuk dia. Kita nak sembang-sembang juga. Ini sebenarnya hasil seni memang Azri belajar ke ataupun memang rasa macam suka nak buat sebagai hobi? Okey, sebenarnya dari kecil saya memang suka buat clay, tapi dari kecil masa kecil saya bermula dengan tanah liat. Tanah liat, kemudian bila dah dewasa ni saya try lah dengan cuba pelbagai bahan lain. Macam sekarang saya guna polymer clay lah. Jadi itulah dia. Okey, kenapa memilih haiwan-haiwan comel? Boleh buat kata figura ke ataupun apa busana ke, tapi Azri memilih haiwan-haiwan. Okey, kalau kita nak tahu polymer clay ni ada orang buat aksesori seperti anting-anting ataupun cincin, tapi saya memilih untuk membuat figura haiwan yang comel lah. Ni semua idea sendirilah. Okey, dan kalau kita lihat Aziz ni merupakan pemilik kepada AZ Craft House ni. Adakah ini satu kerjaya sepenuh masa untuk Aziz sendiri atau bagaimana? Okey, ini sebenarnya dia berasal daripada hobi. Hobi saya memang untuk buat membina menggunakan clay ni. Dan alhamdulillah ni juga sebagai sampingan lah. Okey. Sampingan raya. Azri, ini macam ni kan, ada nasi lemak, sambal, telur, timun semua. Berapa lama ni nak selesaikan ni? Okey, macam kalau dia tengok pada detail lah. Kalau macam ni lebih kurang dalam 20 tunjuk minit. Nasi lemak tu aja kat penonton. 20 minit Farin. Tu sana, kamera sana tu. Pada kalau detail. mungkin penonton nak tengok. Comelnya nasi lemak dia. Okey, dan selain itu mungkin jugalah boleh kongsikan juga teknik-teknik. Selepas kita dah lakukan, kita dah menggunakan clay ini, kita perlu membakar. Ada teknik glaze ke? Tak ada. Okey, lepas kita dah bakar lebih kurang dalam 10 atau 20 minit, suhu dalam 100 darjah Celsius macam membakar pula macam masak Okey, kemudian kita bagi dia sejuk dulu, dia akan keras, kemudian kita akan varnishkan dia, bagi dia berkilat lah. Maknanya dia bukanlah macam biasa-biasa. Ini memang satu art yang boleh saya kata serius. Kalau mungkin penonton tertanya-tanya macam mana kilatnya, tengok semua kilat-kilat apa betul. Azri setuju atau tidak kemahiran ini kadang-kadang boleh memberikan kita terapi juga? Betul. Memang pun kalau buat apa-apa jurus seni pun, kalau kita buat pun dia sebagai satu untuk ketenangan stres. Saya pun buat ni untuk untuk merelakskan diri. Ada masa lapang kita boleh buat. Dan secara langsung dia juga memberi sumber pendapatan sampingan lah. Okey, dan kalau kita kalau macam ini sesuai orang kata macam ini untuk budak-budak kecil macam ni, betul ke? Okey, tak juga sebenarnya. Ini pun hasil seni. Mungkin kalau ada anak-anak di rumah boleh bermula dengan plasticine. Plasticine dulu, kemudian bakat tu dia macam bakat jugalah, kita asal bakat untuk buat. Tapi saya pasti ini memerlukan tahap kesabaran yang tinggi ni. Betul. Especially kalau ada yang detail lah. Contohnya kalau kat sini mana yang paling susah ni, Azri? Paling susah ni. Pokok kuih ni. Pokok kuih. Ini berapa lama ni? Ni ambil masa dalam 5 jam jugalah nak buat. Lama betul, 5 jam. Pokok kuih kalau tengok. Okey, kita tunjuk kat penonton. Tu. Ada karipau, ada ini apa? Pokok kuih. Ini kuih cara. Kuih cara, ada kuih lapis, gulung karipau. Belakang ni ada donat. Comel sangat. Okey, kalau orang bertanya, adakah hobi ini memerlukan kos yang tinggi? Okey, yes, polymer clay ni tak berapa murah lah juga dia beza sikitlah harga dengan plastik lebih murah lah. Tapi Zee, mungkin boleh terus siapkan je. Kita nak tunjuk kat penonton dan inilah dia. Kalau kita lihat sebenarnya. Okey, dan kalau kita sambil-sambil buat ni juga, kalau benda ni dia tahan ke Zee? Sebagai perhiasan. Dia sebagai perhiasan dan juga koleksi lah biasanya. Kalau yang kumpul pun dia akan buat display. Mungkin kita boleh letak dekat pasu ke. Azri ada buat kelas ke? Untuk kelas tak ada lagi. Tak ada. Kebanyakan saya buat video lah, berkongsi di media sosial. Okey, baik. Sambil-sambil tu juga boleh kongsikan Instagram anda macam manalah diorang kata minat nak belajar ke nak tengok koleksi. Okey, kepada yang berminat tentang polymer clay ni bolehlah Instagram saya, follow Instagram saya craft.box ataupun TikTok saya, boleh tengok video kat situ. Saya kongsikan cara-cara nak buat haiwan-haiwan comel lah.
di TikTok saya itu craft.bot juga. Tengok saya dah buat, dah siap lah. Dah siap dah. Pada saya ambil Azir punya. Okey, saya punya pun dah siap juga. Kaki semua cukup lah. Ini. Dia gelakkan kita, Wak. Gigi ke apa tu betul? Ini lebih kepada baca imangus. gigi betul? Ni dah sempat. Dia kalau kita kena teliti lagi, dia lebih detail lah. Okey, dan kalau kita nak sebenarnya jangan risau daripada apa-apa yang koleksi yang kita bawakan pada hari ini, kalau kita sangat-sangat teliti. Okey, terima kasih Azril. Kita ucapkan semoga mungkin ibu-ibu di rumah pun boleh menghabiskan masa lapang anda bersama anak-anak dengan craft haiwan comel ini. Baik penonton, kita nak rehat seketika, kembali selepas ini. Wanita hari ini, wanita hari ini. Bapak mengayuhkan kawan nombor 1. Fatin buat apa ni? Fatin gigi geraham ke Fatin? Aduh. Itu saya punya. Awak punya, Farin. Saya punya macam kuda laut tak jadi apa. Ini macam kepala ayam punya ke ni? Dia boleh macam-macam. Dia boleh macam-macam. Seni tu bebas. Sebab tu kita kata ini adalah satu aktiviti yang cukup menarik untuk dicuba oleh semua para ibu bapa, orang dewasa juga anak-anak. Okey, baik. Bercakap tentang itu juga kami ingin berkongsikan mengenai 5 rencah, 5 rasa. Yang mana ramai yang anggap nak memasak tu rumit. Tapi sebenarnya kita tak perlu banyak bahan dan juga resepi yang susah pun. Jadi ada 5 bahan dah boleh dapat pelbagai jenis hidangan. Bersama Chef Shazan yang bakal menyediakan sajian yang mudah dimasak bertemakan masakan negeri Sarawak dalam rancangan 5 rencah 5 rasa pada Selasa ini jam 11.30 pagi hanya di TV3. 5 rencah 5 rasa antara program kegemaran kerana menggunakan bahan-bahan yang mudah. Betul itu. Kalau ikut syarat dia mesti ada 5 rencah dan rasanya semuanya cukup. Tapi kalau kita bercakap juga tentang masak-masak ni, awak pandai masak kari ke tak? Pandai sangat. Okey, kari apa awak pandai masak? Kari ayam, kari ikan. Masa PKP dulu saya cuba untuk ni lah, tahu-tahu sedap. Sebenarnya kari adalah paling sedap. Tahu-tahu sedap. Rasanya selalu kita makan orang punya kari sedap, tapi air tangan kita pun sedap juga. Awak nak tahu mana saya dapat resepi tu? Ya. Kakak saya. Ya itu. Fiza Sabjahan Fiza Sabjahan masak kari. Okey, baik, kerana itulah menu yang kami bawakan kepada anda pada hari esok. Kepelbagaian variasi menu kari, pelbagai kari kami akan bawakan kepada anda untuk siaran hari Selasa, iaitu esok. Esok bersama dengan Fiza dan juga Sugi. Jadi apa pun kami harapkan untuk hari ini, hari ini perlu atau tidak, salah ke tidak, atau kita masih lagi berada di zon selesa, itu terpulang kepada anda. Anda tahu potensi diri anda. Kalau anda keluar mungkin boleh mempertingkatkan lagi potensi diri. Semoga hari ini hari Isnin yang ceria dan produktif untuk kita semua. Assalamualaikum. Terus jaga diri. Assalamualaikum. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi tegal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya.